Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di ruangan Facebook Masjid An-Naim pada malam ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Dan alhamdulillah pada malam ini sekali lagi kita bertemu bagi menyambung perbincangan kitab kita 40 hadis sahih, kisah ghaib dan ajaib. Dan pada malam ini kita sudah berada di perbincangan kisah yang ke-21 tentang satu lagi kisah yang bagi saya agak menarik yang perlu kita semua tahu apakah ada satu situasi ini yang akan berlaku kepada orang yang beriman, iaitu orang mukmin akan ditahan di atas qantarah. Okey, sebuah tempat yang dipanggil sebagai qantarah. Dan perbincangan kita pada malam ini akan bermula di muka surat 113. Baik. Hadis ini ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, seorang sahabat bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhlusul mu'minuna minan nari fayuhbasuna ala qantarah bainal jannah wan nar. Jadi ada nanti orang-orang mukmin akan selamat dari api neraka di hari kiamat setelah melalui titian sirat. Okay, setiap daripada diri kita akan melalui titian sirat. Bila kita melalui titian sirat itu, mereka yang terselamat kita tahu akan masuk ke dalam syurga. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan begini, orang mukmin yang terselamat daripada api neraka fayuhbasuna ala qantara. Mereka akan ditahan di atas qantara. Qantara ni sebenarnya satu jambatan. Okey, macam bridge gitu. Bukan macam lah, memang bridge, cuma wallahu a'lam bagaimana bentuk bridge-nya, okey, bagaimana bentuk jambatannya. Tapi di jambatan ini Nabi kata apa? Fayuhbasuna ala qantaratin bainal jannati wan nar. Dan jambatan ini yang bernama qantara akan terdapat di antara bainal jannah wan nar, antara syurga dan neraka. Fayuqassu li ba'dihim min ba'din mazalim. Dan apa yang berlaku ketika orang mukmin berada di tempat ini? Okay, tempat ini Allah khususkan bagi orang-orang beriman yang selamat daripada api neraka. Dan di tempat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis ini, masing-masing akan dihukum dan diadili kerana kezaliman yang dilakukan di dunia. Kezaliman yang dilakukan di dunia, hatta idza huzzibu wa nuqqu udhina lahum fi dukhulil jannah. Sehingga bila mereka ini telah bersih daripada seluruh dosa, maka barulah mereka diizinkan masuk ke dalam syurga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah di dalam hadis ini, Nabi kata begini, fawalladhi nafsu Muhammadin biyadi. Dan demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, iaitu tangan Allah Subhanahu wa taala, la ahaduhum ahda bimanzilihi fil jannati minhu bimanzilihi kana fid dunya. Seseorang, dia bila dia masuk syurga ini kan, dia lebih tahu, lebih mudah menuju ke tempat tinggalnya di dalam syurga berbanding dulu dia tinggal di dunia. Tempat tinggal dia di dunia tu dulu ada sesat-sesat kan. Kadang-kadang pun terpinggir-pinggir ni kat mana ni kan. Dia mamai-mamai gitu kan. Tapi orang yang nak masuk dalam syurga ini, setelah mereka diadili di qantarah itu, mereka akan masuk dalam syurga terus. Dia tahu dia tinggal di mana, tempat duduk di mana rumahnya dalam syurga.
Jadi begitulah situasi yang Nabi SAW ceritakan kepada kita dalam hadis ini. Hadis ini sangat ringkas, sehingga tidak ada perbincangan yang begitu panjang. Kalau kita lihat dalam buku pun hanya 2 muka surat saja, depan dan belakangnya di situ kan. Cuma yang pentingnya ingin saya jelaskan di sini ialah Qantara merupakan sebuah tempat di mana orang yang beriman setelah mereka berjaya melalui titian sirat, mereka ni semua akan dikumpulkan di sebuah tempat bernama Qantara. Qantara tadi sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis kita ini, ia merupakan sebuah jambatan yang berada antara syurga dan neraka. Di Qantarah ini, orang-orang yang beriman sebelum mereka masuk ke dalam syurga, mereka akan dikisos. Okey, mana-mana orang yang masih lagi dalam hatinya ada dengki, ada cemburu, tak puas hati kan, di sinilah tempatnya Allah Subhanahu Wa Taala akan kisos. Akan dipanggillah orang-orang yang mana dulu mungkin kita ni tak puas hati, ada sakit hati, dulu pernah menzalimi kita yang tak disedari dan sebagainya, maka di sinilah Allah Subhanahu Wa Taala akan bersihkan orang-orang yang beriman daripada sebarang hal-hal yang berkaitan dengan hati, hal-hal berkaitan dengan dengki, sakit hati, benci. Allah akan bersihkan, settlekan. Maknanya kita panggil settlekan, selesaikan urusan orang-orang yang beriman ini di Qantarah tersebut. Setelah selesai, bila kisah ini berlaku, maknanya masing-masing di kalangan orang yang beriman, diri mereka akan suci, hati mereka bersih, dah tak ada lagi dah isu lagi dengan orang yang beriman yang lain kan. Maka di sini setelah itu, setelah bersih di sini, barulah Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan orang yang beriman ke dalam syurganya. Jadi maknanya kita faham di sini, orang yang masuk ke dalam syurga Allah akan bersihkan. Tidak ada satu pun di kalangan penghuni syurga yang ada masalah hati, masalah dengki, benci, tak puas hati, geram. Allah akan selesaikan isu ini terlebih dahulu di Qantarah. Kita sesama kita, orang mukmin ni kan, sesama kita ni, kita dengan orang beriman yang lain, mungkin di masa di padang mahsyar pun berlakunya kisah. Tetapi itu kisah yang berbeza. Maka di kalangan para ulama, mereka kata ada 2 jenis kisah. Kalau di sebelum melalui titian sirat itu kan, yang mana kita jumpa orang yang dizalimi, yang ambil pahala semua, itu berlaku secara umum di padang mahsyar. Tetapi ini berlaku antara orang beriman dan orang beriman yang masih lagi ada yang tak kena, masih lagi ada yang tak puas hati di situ. Sebab kita manusia kan, kita hidup kat dunia ni pun, kalau kadang-kadang kalau ada hal-hal yang dah settle pun masih lagi rasa dalam hati kan, hanya begitu. Namun di sini cantiknya urusan ini ataupun cantiknya takdir ini yang Allah Subhanahu Wa Taala akan tetapkan kepada orang yang beriman, sebelum masuk syurga, pastikan semuanya clear. Okay, clean and clear. Dalam hati tu tak ada apa-apa lagi dah. Rasa dengki, benci, dah tak puas hati kan. Supaya dalam syurga nanti tak ada isu. Okay, dalam syurga nanti tak ada macam benci tak malas tengok muka kau. Dalam syurga tak ada orang yang begitu. Okay, dalam syurga tak adalah tengok orang atas bawah, menyampa sakitnya hati aku, bencinya kat dunia. Dia tak ada gitu. So, orang yang masuk dalam syurga ini, Allah akan bersihkan sebersih-bersihnya. Tak ada masalah hati, masalah jiwa, dengki, benci tu, tak ada. Sebab Allah akan selesaikan di tempat ini yang bernama Qantarah. Okey, baik. Maka daripada itu, kita fahami begini. Perbincangan ini terjemahan tadi, saya tak bacalah terjemahan tadi, saya baca bahasa Arab ni terus baca terjemahan kan. Jadi nanti boleh rujuk slide saya dengan terjemahan di sini. Siapa yang ada kitab pun senang juga, nanti boleh rujuk dalam kitab. Baik, pengajaran yang boleh kita dapati daripada hadis ini, kalau dalam kitab kita ada 3, betul? Ketiga-tiganya saya muatkan di slide saya di sini. Pertama, kita lihat begini. Orang yang beriman akan ditahan di Qantarah. Ini untuk mereka yang dihisap. Sebab nanti di akhirat ada orang yang beriman, dia masuk syurga tanpa dihisap. Maknanya dia terus saja masuk syurga. Dia tak singgah di sini. Tapi ada orang yang beriman akan singgah di Qantarah.
untuk bertemu dengan orang beriman yang lain bagi settlekan apa isu yang belum lagi settle antara sesama orang beriman ini. Barulah Allah Subhanahu Wa Taala masukkan mereka ke dalam syurga. Sebagaimana poin kita yang kedua di situ, pengajaran kita yang kedua, Allah mengkisas hamba-Nya di sini. Jadi di tempat ini Allah Subhanahu Wa Taala mengkisas dan membalas hamba-hambanya sehingga mereka disucikan, kerana seseorang itu tidak akan masuk syurga jika dirinya masih mempunyai hak orang lain yang belum ditunaikan. Jadi, orang yang masuk dalam syurga ini semuanya bersih. Dia tidak ada lagi yang tertunggak, yang tertunda tentang hak orang lain, tentang perasaan orang lain, semuanya tak ada. Maka di sinilah tempatnya untuk diselesaikan segala-galanya sebelum masuk ke tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan kepada orang yang beriman. Baik, yang ketiga yang terakhir pada malam ini kita lihat begini. Orang yang masuk syurga lebih mudah sampai ke tempat tujuannya di dalam syurga. Tadi Nabi SAW ada bersumpah kan dengan dirinya, yang mana Nabi kata seseorang daripada mereka lebih mudah sampai ke mahligai, iaitu tempat tinggal dia di dalam syurga, daripada sampai di rumahnya di dunia. Maknanya begini, masa kita di dunia, kita ni nak balik rumah, kalau kita pergi kerja, kita nak balik rumah kan, kita ada traffic jam, kita kadang-kadang sesat, tertidur dalam MRT, terlepas bas, banyak hal yang berlaku yang menyebabkan kita kadang-kadang susah nak sampai rumah. Tak sampai-sampai rumah. Ada macam-macam benda yang berlaku. Ada begitu kan? Tetapi ahli syurga, sekarang ni, ahli syurga ni, diorang tak pernah lagi masuk syurga. Kan? Kita kalau nak balik rumah, kita tahu rumah kita di mana. Alamat kita berapa. Kita tahu semua tu. Blok berapa, tingkat berapa. Kita tahu pintu rumah kita macam mana. Kita kenal. Tapi sekarang ni, penghuni syurga, mereka tak pernah lagi jejak ke dalam syurga. Namun, yang pelik dan ajaibnya, penghuni syurga ini, bila dia masuk, terus dia pergi ke tempat mahligai dia. Dia tahu dah ini tempat dia. Tanpa alamat, tanpa diberitahu, masuk dan masing-masing akan terus sampai ke mahligai masing-masing. Itu yang Nabi kata, orang dalam syurga ini, dia lebih mudah sampai ke tempat tujuannya, iaitu tempat mahligainya, tempat tinggalnya, berbanding dengan tempat tinggalnya dekat dunia tu. Kalau nak dibandingkan dengan yang di syurga tu. Sedangkan yang peliknya tak pernah pun, Allah tak pernah beri address, tak pernah beri alamat, Allah tak pernah beritahu bagaimana rupa bentuk rumah dia dalam syurga. Tapi bila dia jejakkan kaki dalam syurga, Masya Allah tabarakallah, dia terus menuju ke tempat rumah dia dan dia tahu itu rumah dia. Masya Allah, itu indahnya syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan ia menjadi motivasi untuk diri kita terus-terusan berusaha bagi melakukan amal soleh yang melayakkan kita masuk ke dalam syurga Allah. Namun ada juga pengajaran yang paling penting di sini ialah, kita kalau nak mudah masuk syurga, jangan ada isu lah dengan manusia. Kan? Maksudnya jangan ada isu tu, jangan cari pasal. Jangan tak ada masalah, cari masalah. Kan? Selesaikan semuanya urusan di dunia ini sesama manusia. Supaya mudah-mudahan, bila kita ni dah selesai melalui titian sirat. Titian sirat ni sangat dahsyat ya. Sangat dahsyat. Jadi bila dah terlepas sudah, Alhamdulillah. Namun, kalau kita ni masih lagi ada isu dengan sesama manusia, terpaksa pula kita duduk di kantorah itu. Namun ada mereka yang tak perlu duduk di kantorah tersebut. Tak perlu untuk dikisas di kantorah itu. Kerana mereka tak ada isu lagi dah dengan manusia yang di dunia. Maknanya jiwa mereka dah memang bersih, dah tak ada masalah, tak ada rasa nak zalim, tak ada rasa nak sakit hati. Sebab itu banyak kali saya pesan, hidup ni jangan cari banyak masalah lah. Kan kalau perkara itu yang biar orang lain bermasalah, kita ni tenang-tenang saja. Kita jangan cari masalah, jangan ada isu. Kalau ada isu pun cepat-cepat kita settlekan, kita move on, fokus dengan amal ibadah. Mudah-mudahan setelah berjayanya kita terlepas daripada titian sirat itu, terus jalannya ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu lagi lah ada R&R tu. R&R tu maksudnya kantor tu tadi kan. Tak perlulah.
Jadi di sini ada dua sebenarnya perkara yang penting. Satu, selesaikan urusan kita sesama orang beriman ini di dunia ini supaya bila kita meninggal dunia dalam keadaan yang dah settle segala isu, segala masalah jiwa, segala masalah lah selesai. Kemudian terus-terusan beramal soleh agar kita ni dapat terlepas daripada api neraka, akhirnya dapat masuk ke dalam syurga Allah dan kenal rumah kita tu walaupun tanpa alamat. Okey, baik. Saya tutup pengajian kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.